Pada pandangan mata luar, negeri Melaka kaya dengan sejarah dan peradabannya. Mata pasti tertumpu kepada cenderamata antik serta barangan lama yang masih disimpan atau dijual seusia negerinya. Keagungan bangunan-bangunan lama yang masih gah berdiri lebih beratus-ratus tahun membuktikan masyarakatnya masih mampu mengekalkan warisan sejarah kepada generasi baru sekaligus memperkenalkan Melaka kepada dunia. Namun, pada perspektif masyarakat yang tinggal di sini, Melaka lebih dari sekadar sejarah, adab dan budaya. Kuih-muih tradisi. Jika dilihat dengan mata kasar, ianya hanya sekadar kuih lama. Menjadi kegemaran terutama buat orang-orang lama. Enak jika dimakan, tidak mencari jika ia tiada. Walhal, setiap manisan punya cerita, punya pengisian, punya kehebatan pembuatannya. Tak banyak kedai-kedai lain yang buat perniagaan macam ni yang menjual berbagai jenis kuih. Di sini mungkin ada beberapa jenis yang lain daripada yang lain lah. Bukan lain lah, rare sekali lah. Contoh macam kuih ku. Kuih ku reti kacang hijau orang lebih kenali sebagai kuih Baba Nyonya. Dan kuih talam keladi berlauk, kuih cara berlauk. Ramai je customer yang datang sini, dia tengok rupa kuih tu nampak okey tapi dia orang tak tahu nama kuih tu lah. So, dia orang akan tanya saya lah, kuih apa ni, kuih apa. Jadi, saya akan cakap lah kuih jenis apa. Dan saya rasa banggalah dapat memperkenalkan kuih-kuih tersebut kepada pelanggan-pelanggan baru. Kedai kami pun ada menjual dodol juga yang dah siap packing, senang untuk dimakan lah. Kebanyakannya pelancong memang cari dodol. Cakap je lah ini makanan tradisi turun-temurun. Dodol ni adalah salah satu jenis makanan warisan turun-temurun. Susah juga nak dibuat. Makan dia senang sebab memerlukan proses yang panjang untuk buat dia. Andai kata jika orang muda tak ambil tahu pasal dodol, mungkin dia akan berakhir. Patutnya orang tua memainkan peranan penting, mengajar anak-anak muda cara-cara buat dia. Mungkin boleh setiap kali boleh dihidangkan di tempat orang kahwin ke ataupun di kedai-kedai ke. Sepatutnya kita akan meneruskan makanan tradisi kita ni sehinggalah ke generasi yang seterusnya. Masnawi Yusof, pemilik kedai makanan tradisi di Sungai Udang, Melaka. Memilih lokasi kedai di tepi jalan, Masnawi Yusof merasakan ini adalah salah satu cara beliau memperkenalkan dodol cair kepada pemandu serta penduduk berhampiran. Di Melaka ni kurang orang buat dodol cair. Jadi saya cuba. Saya tengok boleh ke depan boleh maju. Jadi saya viralkan dodol cair ni. Saya mula buat tu, sambutan tu, saya pun macam tak jangka dodol cair ni boleh terus dapat sambutan. Jadi saya pun terus buka kedai. Nekat berhenti kerja dari memesin rumput, Masnawi mempelajari cara membuat dodol dengan pelbagai cara agar menepati cita rasa pelanggan. Saya menggunakan tepung, santan, gula Melaka, gula pasir. Cuma sukatan je. Kita ada lebih sikit, ada kurang sikit. Dodol dimasak bermula jam 8.30 pagi hingga 6 petang. Bergantung kepada permintaan. Bermula dengan 1 kawah, kini beliau mampu menyediakan lebih dari 4 kawah sehari. Saya buat live tepi jalan. Jadi mana pelancong daripada negara luar, okey, dia orang boleh datang, boleh rasa. Kalau dia rasa sedap, dia boleh beli. Biasanya kalau daripada overseas punya, memang dia beli sekali banyak untuk bawa ke negara dia orang.
Kerana keunikan dan keenakannya, dodol cai milik Masnawi Yusof ini tular sehingga menjadi antara dodol yang diminati ramai di Melaka. Jarang sekali dijamu dodol cai, apatah untuk memakannya bersama roti. Beliau membuktikan tiada yang mustahil jika ingin mengolah manisan lama menjadi sesuatu yang baru, justru masih diterima ramai. Kalau boleh makanan tradisi ni diteruskan. Kalau boleh biar turun temurun lah untuk anak-anak muda sekarang. Kalau boleh dipermajukan lagi. Umbai, Melaka. Salah satu perusahaan makanan tradisi yang terkenal di sini, terutamanya dodol. Bagaikan tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Permintaan dodol semakin mendapat sambutan. Di Melaka, dodol ni adalah merupakan salah satu produk oleh-oleh. Jadi siapa datang Melaka mesti nak makan dodol. Mewarisi perusahaan makanan tradisi terutamanya dodol, perniagaan yang diusahakan secara kecil-kecilan selama 3 generasi ini diteruskan dengan mengekalkan dodol sebagai makanan tradisi utama untuk dipasarkan. Bersesuaian dengan fokus perniagaan pakar makanan tradisi, pembungkusan dodol juga ada di antaranya menggunakan bungkusan tradisional seperti tampin yang diperbuat daripada mengkuang. Manakan sama bungkusan dodol segitiga jika tiada orang lama yang mengajarnya. Dengan cara ini, ianya turut memberi peluang kepada generasi muda dan golongan tua membantu antara satu sama lain. Kini, pengurus Atika Ali meneruskan legasi keluarganya dengan memastikan produk pasaran dodol mampu pergi jauh. Saya, adik-beradik daripada kecil memang dah didedahkan dengan produk makanan tradisional ni lah. So, kita sahut cabaran orang tua saya, dia nak dodol ni dikenali antarabangsa. Why not saya teruskan legasi orang tua saya ni dan secara tak langsung ni satu sumber pendapatan pada saya. Kita mengalu-alukan para pelajar yang mana nak buat kerja khusus ke ataupun nak interview usahawan-usahawan ataupun lawatan-lawatan sambil belajar ke sini, kita memang mengalu-alukan. Orang kata nak dapatkan orang yang betul-betul masak dodol ni susah. Kan macam dulu-dulu orang-orang tua yang banyak buat, tapi sekarang ni generasi muda dah tak nak buat lagi. Jadi pelajar-pelajar ni bila diorang datang ke sini secara tak langsung tu diorang okey ni dodol, cara masak dodol. Jadi diorang makanlah, diorang rasa sedap. Daripada situ saya cuba tanamkan minat diorang pada produk makanan tradisional. Dengan kita telah inovasikan dengan pelbagai perisa pula, diorang jadi suka. Jadi mungkinlah pada pendapat saya secara tak langsung buat diorang jatuh cinta lah dengan produk makanan tradisional terutama dodol. Dimulakan dengan penggunaan dapur kayu sekitar tahun 1993. Perusahaan keluarga ini mendapat tempat di hati masyarakat walaupun ianya secara kecil-kecilan. Mula-mula yang dapur kayu tu pada zaman arwah datuk, menggunakan dapur kayu dan kacau secara manual guna tenaga manusia lah. Untuk mesin dodol yang menggunakan dapur kayu tu tak lulus untuk spek pensejilan halal. Sebab apa? Bila dapur kayu ni kita beroperasi dalam kawasan terbuka. Kita custom made kita punya mesin masak dodol ni. So hari ni kita berjaya lah dapat pensejilan halal lah. Berkat dan azam yang tidak pernah putus daripada ibu dan bapa Atika, kini perniagaan makanan tradisi ini semakin maju dan berkembang luas ke serata negeri.
Bagi Atika, tidak selalu peluang yang datang itu cerah. Oleh itu, beliau perlu menggunakan peluang yang ada dengan sebaik mungkin agar generasi baru juga masyarakat luar lebih mengenali keenakan dodol. Kebanyakan pelancong-pelancong atau lawatan-lawatan delegasi daripada luar negara, diorang akan bawa ke tempat kita. Jadi daripada situ peluang saya bagi diorang rasa dodol ni. So alhamdulillah bila kita bagi pelancong-pelancong ni makan dodol daripada Afrika, daripada Dubai, daripada China, daripada India. Bila diorang rasa dodol kita ni, diorang sebenarnya sangat suka dengan dodol. Diorang boleh terima dodol ni. Kita punya misi kita nak jadikan dodol ni snack antarabangsa tu insya-Allah tak lama lagi jadi kenyataan lah. Dan kita punya pasaran pun hampir satu Malaysia dan dalam proses untuk ekspor ke China. Bermula dengan dodol asli, kini terdapat pelbagai perisa antaranya durian dan pandan yang menjadi kegemaran buat sesiapa sahaja yang singgah ke Melaka untuk dibeli buat bekalan pulang. Namun, bagi Atika, untuk mengekalkannya tidak mudah seperti yang dilihat. Pendapat saya lah, setiap bangsa dia ada makanan tradisional masing-masing. So macam dodol ni adalah makanan tradisional orang Melayu. Jadi siapa lagi yang nak memperjuangkan makanan tradisional orang Melayu ni kalau bukan kita sendiri kan. Jadi macam saya, walaupun saya orang kata belia, tapi saya nak perjuangkan dodol ni. Saya tahu dodol ni boleh pergi jauh dan boleh dibanggakan. Jadi saya seru pada semua biasanya yang student-student yang datang buat melawat ke kilang kita seru diorang supaya komersialkan dodol ni. Jadi biar dodol ni dikenali bukan kata dekat Malaysia je tapi kat pasaran luar. Itu yang kita punya misi lah. Misi kita nak memartabatkan produk makanan tradisional terutamanya dodol. Puan Rabiah Omar, salah seorang antara penduduk kampung di Melaka yang masih aktif menerima tempahan makanan tradisi. Macam-macam lah yang dia minta kan cik buat. Bau Kemboja, macam-macam kuih bakar tu yang lama tahan cik buat. Tidak kiralah sama ada kuih bahulu ataupun dodol, menurutnya sukar untuk anak muda di zaman sekarang untuk mempelajarinya jika tidak bertemu dengan orang lama yang lebih arif tentangnya. Walaupun macam kuih ni memang susah lah kan nak buat, tapi permintaan dia banyak daripada orang kahwin, kenduri ke apa-apa kan. Macam mana cukup jambul ke, semua dia orang minat benda-benda macam ni. Dia tahan kan. Salah seorang yang masih memperjuangkan makanan tradisi ialah Puan Zabedah, atau lebih senang disapa Kak Bet. Kak Bet orang panggil. Kak Bet mempelajari ilmu memasak wajik sejak umurnya 30-an sehingga sekarang. Hasratnya ialah untuk mengajar generasi muda tentang pentingnya memelihara makanan warisan tradisi ini. Kita bercadang jugalah dia orang. Ini anak-anak muda ni biasanya sibuk kan. Kita cuba juga nak perkenalkan dengan dia. Belajar ke. Tapi adalah seorang-seorang yang nak belajar tu. Buat dodol, buat wajik. Banyak yang dah ambil dah makcik punya. Resepi ke apa ke semua makcik dah ajar dah. Supaya kata besok kita bila tak ada, dah orang yang mewarisi. 45 minit dari Bandaraya Melaka, kampung air limau popular dengan homestay. Antaranya yang diusahakan oleh Encik Nur Hashikin yang juga menjalankan perniagaan catering serta antara yang masih memperjuangkan makanan tradisi di kampung ini, terutamanya dodol.
Dikatakan pakar memasak dodol secara tradisional oleh penduduk kampung, Nur Hashikin mengatakan ianya bukan sesuatu yang mudah, apatah lagi kadang-kala sukar untuk mencari kayu seperti dahulu untuk memasaknya. Lebih kurang 8 jam masa yang diambil untuk menjadikan dodol pekat, ligat dan enak. Kacau dodol ni sebenarnya dalam kampung ni memang sinonim lah waktu-waktunya bulan Ramadan. Pernah kita buat dulu setiap tahun, kita buat lagi seminggu lagi kita nak berhari raya, kita akan buat bermula daripada pukul 8 malam, pukul 9 malam balik tarawih. Kita bermula sehinggalah pukul 3 sampai ke 4 pagi. Sekitar ni akan keluar lah. Kita akan panggil semua, kita akan buat dalam 3 kawah ataupun 4 kawah. Saya sebenarnya jadi ketua. Saya akan menyediakan semua bahan, kelengkapan. Dulu macam ni lah. Tapi dulu dia pakai sabak. Dia potong tong drum tu, dia akan buat macam pintu. Dia akan pasang tungku, letak atas tu. Kalau kita kacau pun, kita rasa tak ada panas lah. Tapi sekarang ni, tak ada benda tu lagi dah. Dah tak ada, zaman tu dah tak ada. Kemudian kawah ni adalah kawah besi. Kalau orang dulu panggil kuali dara. Kawah yang besar sikit. Sekarang ni memang dah tak ada lagi dah buat. Mengikut tuannya dulu bagi tahu saya, dia kata ini daripada moyang dia dulu. Maka kebarangkalian dah lebih 100 lebih tahun kawah ni. Okey, setiap kawah tu mesti ada ketua. Dia akan selesaikan sehingga habis. Kita akan bagilah orang yang umur dalam kampung dia yang lebih tahu daripada tentang dodol ni. Dia akan uruskan ada 5 orang ke 6 orang. Kalau ikutkan masa yang diambil 8 jam ke hingga 9 jam. So yang cukup masak dodol ni. Dia akan tahan bertahun. Untuk bahan-bahan untuk dodol ni adalah tepung pulut, santan, gula, sedikit kapur. Walaupun dia sedikit, dia makan masa lama. Memasak dodol secara tradisional juga dapat mengimbau nostalgia zaman kanak-kanak mereka yang lebih tua. Dulu makcik memang buat dodol. Mak, kakak buat dodol, jual. Dulu buat lagi susah. Kelapa nak parut. Pakai kayu api. Dia punya beras nak tumbuk. Pakai ayak. Kalau nak pakai kayu memang susah. Nak kena cari kayu dekat ladang. Sekarang ni dah senang dah. Beli dah siap. Santan dah siap. Tepung dah siap. Tapi sekarang ni dah kurang orang buat dodol ni. Sebab susah kan. Nak kacau lagi. Dekat Kampung Air Limau ni kalau ada orang mengacau dodol, makcik akan datang. Jumpa kawan-kawan yang lama-lama, duduk borak-borak. Anak-anak muda sekarang ni dah tak pandai dah nak buat dodol. Nak siapkan barang-barang pun dia tak faham. Itulah makcik nak nasihatkan dengan anak-anak muda sekarang. Belajarlah buat dodol ni. 1 tahun ke 1 tahun benda-benda ni akan hilang. Saya tak boleh nak ungkap perkataan tu untuk bagaimana saya nak menceritakan benda keenakan makanan yang lama-lama ni. Makanan yang dulu itulah yang benda yang terbaik. Kalau kita pergi mana-mana yang dikatakan kuih tradisional. Tetapi tak sama seperti mana orang dulu buat. Makanan-makanan macam ni kalau ditinggalkan, rasa saya lah memang tak ada lagi di dunia ini. Tetapi dia kena belajar, kena buat. Jangan ditutup, jangan dibuang walaupun benda ni benda lama. Jangan cakap benda ni benda kolot, mendatangkan penyakit. Tetapi kalau ikutkan pengajian, kalau kita tengok orang dulu tak ada penyakit pun kerana makanan ni. Orang Belitung ada? Tak kuat kerak lah. Hanya orang lama sahaja yang tahu keenakan kerak dodol. Justeru, penggunaan pelepah pisang adalah cara mudah untuk mengaut dodol. Perkara yang jika tidak diajar, maka generasi muda tidak akan tahu caranya.
Kebiasaannya, jika terdapat kenduri kendara seperti majlis kahwin, dodol yang sudah dimasak akan dibungkus menggunakan tampin. Sejenis bekas tradisional, pelbagai jenis dan saiz agar dodol kelihatan lebih menarik. Tidak kira penyediaan dodol menggunakan cara lama, dapur kayu atau teknologi moden, menggunakan mesin putar, warisan atau legasi dodol harus diteruskan agar dikenali jauh di mata dunia. Justeru, dodol warisan juga mampu menjana pendapatan keluarga. Belajarlah dengan sepenuh hati. Jika tidak, ianya tidak akan menjadi. Buat ambillah ilmu daripada orang lama. Hidupkan semula dodol ni. Benda yang susah ni buatlah. Kau mati, dia takkan mati.